بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat, dengan hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diberikan peluang untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya kita dapat meneruskan pembacaan berkenaan dengan sirah ataupun cerita sahabat-sahabat ataupun cerita tabi'in, yang mana pada malam ini kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan seorang tabi'in yang namanya Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Salim ibn Abdullah ibn Umar yang merupakan cucu kepada Al-Faruq Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Salim ni cuculah kepada Sayyidina Umar. Yang mana kata Ibnu Sa'din, kana Salimun thiqatan. Salim ni seorang yang siqah, yang dipercayai. Kathiral hadis. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliyan fir rijal. Seorang yang mempunyai peribadi yang tinggi. Wari'an, dan seorang yang sangat wara', yang mana tidak memandang kepada dunia. Yang mana tuan-tuan sekalian, cerita dia, hanahnu ulai fi khilafatil Faruq ridwanullahi alaihi. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Faruq, wa mahyadhi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'iju bi ghanaimil harbi.
Yang mana bumi Madinah, bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerima ghanaim, harta rampasan perang, ghanaimil harbi, yang sangat banyak, allati ahrazaha al-muslimuna min aslabi, yang diperolehi daripada orang Islam ni dapat daripada harta daripada Yazdajur. Yazdajur ni merupakan raja yang terakhir bagi Raja Parsi. Nama dia Yazdajur, yang pernah kita cerita dulu. Jadi banyak harta rampasan ni, tuan-tuan sekalian. Falaqad kana fiha min tijani al-akasirah al-murassa'ah bil jauhar. Dalam harta rampasan perang ni adanya mahkota-mahkota apa ni, Kisra al-akasirah, yang bertatahkan permata-permata. Wa manatiqihim al-marsufati bil lu'lu'. Ada tali pinggang yang bertatahkan lu'lu', bersalutkan intan permata. Wa suyufihim al-muhallah. Dan pedang-pedang mereka ini bertatahkan yakut dan marjan. Maknanya hebatlah tuan-tuan sekalian. Harta yang mereka dapat ni bertatahkan intan permata. Yakut, marjan ni jenis-jenis permata belaka ni. Malam taqa' alaihi ainun min qablu. Yang tidak pernah mata mereka melihat sebelum daripada ini. Ini dia. Tak pernah lagi tengok harta rampasan perang macam ni. Yang bertatahkan belian dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, nak cerita tentang rampasan perang ni, di antara benda yang diberikan kepada Nabi SAW dan umat Nabi. Umat Nabi dia dapat harta rampasan perang ni masa tu. Yang mana kalau tengok zaman Nabi-Nabi sebelum itu, tak dapat harta rampasan perang. Bila mana menang dalam peperangan, harta rampasan perang tadi dikumpulkan. Dikumpulkan di tanah yang lapang, kemudian dibiarkan api akan makan harta rampasan perang ni. Tak ada tinggal sesen pun tuan-tuan sekalian. Tapi umat Nabi SAW, yang mana keistimewaan Nabi ni diberikan harta rampasan perang. Wa qad kana ma'a hadhihi al-kunuz at-ta'ilah al-ha'ilah hashdun kabirun min sabaya al-furs. Dalam harta yang ramai ini juga adanya sejumlah besar tawanan-tawanan daripada sabaya, daripada wanita-wanita, wanita-wanita Parsi. Wa kana bainahunna banatu Yazdajur salat. Ada tiga orang di kalangan mereka ni merupakan anak perempuan kepada Raja Yazdajur. Orang Parsi lah. Yazdajur ni. Raja Parsi. Yang mana wafasharahunna Aliun radhiyallahu anhu bisamanin jazlin. Bila ada tawanan-tawanan perang, yang wanita ni, masa tu hamba boleh dibeli. Jadi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali beli. Sayyidina Ali karamallahu wajhah beli dengan harga yang tinggi. Wa arada alaihinna ta'ifatan min alma'i syababil muslimin, dan ditawarkan kepada beberapa pemuda-pemuda yang unggul di kalangan orang-orang Islam. Sayyidina Ali beli, kemudian ditawarkan kepada beberapa orang pemuda-pemuda. Fakhtara ihdahunna al-Husain bin Ali. Maka seorang wanita ini dipilih oleh cucu Nabi, iaitulah Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, yang merupakan sibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi. Seorang beli, seorang dapat. Wa anjabat lahu Zainal Abidin. Yang mana hasil daripada dia dapat hamba tadi tu, yang mana hamba ni dia boleh bersama dengan dia, melahirkan Zainal Abidin. Seorang yang sangat hebat. Kita akan cerita nanti insya-Allah. Zainal Abidin, yang mana merupakan cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakhtarat tsaniyah, dan yang kedua, wanita yang kedua dipilih oleh Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu.
Yang mana hasil daripada itu melahirkan Qasim. Yang mana Qasim ini Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar. Cucu pada Abu Bakar ni, Qasim. Yang merupakan salah seorang daripada fuqaha il-Madinati Sabah. Ulama di Madinah yang 7 orang yang terkenal. Ramai ulama Madinah ni. Tapi yang terkenal 7 orang. Di antaranya Al-Qasim. Ini cucu Abu Bakar. Wakhtarati thalithah, dan yang ketiga dipilih oleh Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, yang merupakan khalifatul muslimin. Umar ni khalifah orang muslimin, orang Islam. Wa anjabat lahu Saliman hafid al-Faruq, maka melahirkan cucu kepada Sayyidina Umar yang nama anak dia Salim. Ni Salim ni. Yang mana tuan-tuan sekalian, mirip Salim ni mirip dengan atuk dia. Wa ashbahan nas samtan bihi. Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, anak-anak Sayyidina Umar ni yang paling mirip muka dengan Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar. Kita kata muka sama lah, maknanya tengok bukan cakap muka, perangai pun sama. Dari sudut akhlaknya, dari sudut peribadinya, dari sudut takwanya, waraknya hebat. Abdullah ibn Umar ni, dia mewarisi ayah dia. Kalau tengok dalam kalangan ramai-ramai anak Abdullah ibn Umar, yang paling mirip kepada Abdullah bin Umar ni, iaitulah Salim bin Abdullah ibn Umar. Jadi tak peliklah kenapa Salim ni mirip pada datuk dia, kerana dia mirip ikut ayah dia. Ayah dia pula mirip ikut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fata'alau naqifa ala suwarin wadda'ah min hayati Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an abihi wa an jaddihi. Jadi marilah sama-sama kita tengok macam mana cerita ni. Cerita kisah Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab daripada ayah dia, daripada tok dia, tuan-tuan sekalian. Yang mana Salim ini wulida Salim bin Abdullah fi rihabil Madinatil Munawwarah. Dia dilahirkan di tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Maswa Rasulullah, bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah, lahir di Madinah. Yang mana Madinah ini wadari hijratih. Tempatnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Wa fi ajwa'iha al-abiqah bi tuyubin nubuwah. Dalam suasana yang segar dengan keharuman kenabian. Al-muta'alliqah bisanal wahyi, yang bergelapan dengan sinar wahyu. Daraja wa syabba. Di sinilah Salim ni membesar dan menjadi anak muda. Membesar di Madinah. Dan menjadi mendapat pembelajaran di Madinah. Wa fi kanafi abihi al-abbadi zahadi sawamil hawajiri qawami al-ashari tarabba. Yang mana dia mendapat didikan daripada ayah dia sendiri. Abdullah ibn Umar, yang merupakan seorang al-abbad, ahli ibadah. Yang kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zahad, orang yang zuhud. Al-sawam, orang yang kuat berpuasa. Sawam dipanggil. Al-hawajir, sawamil hawajir. Qawwami al-ashar, yang banyak berpuasa, yang qawwami ashar, yang bangun malam. Kuat bangun malam. Tarabba wa bi akhlaqihi al-umariyati takhallaqa. Maka Salim ni tuan-tuan sekalian, dia ditarbiyah. Dia dididik dengan sifat-sifat keluarga Umar radhiyallahu anhu. Dapatlah pendidikan daripada ayah dia daripada Sayyidina Umar. Yang mana tuan-tuan sekalian, ayah dia kata, walaqad ra'a fihi abuhu min makhayil tuqa. Ayah dia dapat melihat bagaimana adanya nilai ketakwaan itu. Min makhayil tuqa wa alaimil huda, dan tanda-tanda petunjuk. Wa absara fi sulukihi min syama'il Islam. Dia tengok anak dia ni, Salim ini, terpancar dalam sifat dia ataupun akhlak dia ni daripada
syama'il Islam, ciri-ciri Islam. Dia tengok budak ni lain, bagus, nampak ada ciri-ciri Islam. Adanya akhlak Al-Quranul Karim. Akhlak Quran. Yang mana tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ini, bila Aisyah tanya bagaimana akhlak Nabi, ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran, tuan-tuan sekalian. Kalau kita baca Quran, itulah akhlak Nabi SAW. Ini yang mana kita nak didik supaya anak-anak muda kita pada hari ini. Supaya apa? Berakhlak dengan akhlak Islam. Yang berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Yang mesti, yang mana mendapat didikan daripada orang-orang yang dia boleh belajar dengan ustaz-ustaz, tok guru untuk mempelajari bagaimana akhlak-akhlak Al-Quran ini. Fauqa ma kana yarahu fi ikhwatihi. Yang mana ditengok jauh berbeza daripada adik-beradik dia yang lain. Yang mana menonjollah Salim ibn Abdullah bin Umar ini. Fa'ahabbahu hubban malaka alaihi shighafa qalbi. Maka dia sangat sayang dan kasih dengan sepenuh hati. Sayang sungguh pada Salim ibn Abdullah. Wa khalata minhu habbati fuadihi. Yang mana buah hati dia lah. Kasih daripada Salim ni menjadi buah hati dia. Hatta lamahu laimuna fi dhalika faqala, sehingga ada orang yang mengkritik dia. Yang mana dia mengatakan, bila ada kritik, apa lama ni nampak sangat kasih kepada Salim ibn Abdullah ni. Mu sayang sungguh pada anakmu ni, hak lain ni nampak kurang, hak ni mu sangat sayang. Orang kritik dia, maka dia katakan, tuan-tuan sekalian, yalumunani fi salimin wa ulumuhum wa jildatu bainal aini wal anfi salimu. Dia balas dengan satu syair. Dia mengatakan, yalumunani fi salimin wa ulumuhum wa jildatu bainal aini wal anfi salimu. Kamu kutuk aku. Kamu kutuk aku kenapa? Kasih aku pada Salim. Kata pada dia, sebab dia sayang pada Salim. Dan aku juga mengutuk mereka wa alumuhum. Aku juga mengutuk mereka kenapa? Wa jildatu bainal aini wal anfi salimu. Kerana Salim ni anak buah hati aku. Dia buah hati aku buat ni. Dalam ramai-ramai anak kita kadang-kadang adalah seorang ni kita sayang lebih sikit. Buat mana tuan-tuan sekalian? Nak bagi sama rata bukan senang. Dalam ramai-ramai ni biasalah. 7 orang anak. 7 ni perangai macam-macam. Mungkin seorang ni ada hak nampak lain sikit. Ada perangai dia. Bagus, kita pun sayang lah. Maknanya sayang belaka, tuan-tuan sekalian. Tapi hak ni lain sikit. Biasalah tu, ayah. Yang mana kita pun buat berlaku ada belaka dah. Cuma ada sayang ni, disusah nak buat benda tu, tuan-tuan sekalian. Yang ni memang tak boleh nak buat. Pasal sayang ni di dalam hati ni, payah. Sebab tu di antaranya apa ni kita panggil apa, Nabi SAW pun ada. Yang mana sayang Nabi pada Aisyah, sayang Nabi pada Khadijah dan sebagainya. Dia ada benda tu tuan sekalian. Dalam ramai-ramai ni mesti ada lebih sikit. Ini biasalah. Sebab itulah yang mana lebih-lebih lagi anak dia ni anak yang soleh. Maknanya anak yang diharapkan menjadi permata bagi dia, tuan-tuan sekalian. Yang mana permata belaka anak-anak ni, tapi hak ni lebih sikitlah. Ni. Wa aqbala alaihi yasubbuhu ma wa'ahu sadruhu min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si ayah ni, tuan-tuan sekalian, dia melempahkan hadis-hadis yang ada dalam dada dia ni, ajar kepada Salim ibn Abdullah tadi. Yang mana ayah dia ni yang banyak menghafal hadis. Dia turun pada anak dia. Hadis-hadis yang dihafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaqihu fi dinillah. Dan dia memahamkan anak dia pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas ayah ni, tuan-tuan sekalian, kita kena bagi fahamkan anak kita ni dengan agama Allah. Sebelum dia balik tu, tuan-tuan kena bagi faham tentang agama ni. Selepas dia balik, ikut dia lah, tuan-tuan sekalian. Lepas dia balik ni,
hal dia dah. Tapi sebelum dia balik ni tugas kita, ayah ni. Mendidik anak-anak dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berikan pendidikan kepada dia. Biarlah dia menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mana diajar oleh para sahabat dulu. Wa yumallihi min kitabillah, dan disemai dengan kitab Allah, kitab Al-Quran. Summa dafabi ila haram syarif, kemudian diserahkan kepada haram syarif. Diserahkan kepada masjid di haram syarif dia panggil. Yang mana tuan-tuan sekalian, wa kana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala ma'muran, yang masih ma'mur, sangat ma'mur masjid Nabi ni, bi ta'ifatin kabiratin min jillati sahabah, yang penuh dengan kumpulan-kumpulan besar daripada sahabat-sahabat yang agung. Fahaithuma alamma al-fata bi ruknin min arkanihi, di mana saja anak muda ni berada dalam masjid ini, alfa amamahu najman fihi alaqun min sana an-nubuwah, maka adalah di depan dia bintang-bintang yang tersegam memancar sinar kenabian, iaitulah para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Duduk celah ni ada, depan tu ada sahabat. Duduk belah ni, depan tu ada sahabat. Makmurnya masjid Nabi, tuan-tuan sekalian. Penuh dengan kuliah-kuliah agama. Wa abaqun min tuyubir risalatil gharra, yang mana mereka ini mengharumkan alam ini dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak, tuan-tuan sekalian, kita melihat bagaimana suburnya majlis ilmu ini. Bila tengok ramai orang mari majlis ilmu, lagi-lagi anak muda pada hari ini. Penuh. Macam kita tengok macam kalau pergi kuliah Ustaz Azhar ke siapa ke Ustaz Wadi ke, penuh anak-anak muda. Ini yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Tok guru penuh orang mari kuliah, anak-anak muda. Ini yang kita nak. Hidup budaya ilmu. Hidup majlis ilmu ini. Yang mana anak-anak muda ni mesti disirami dengan ilmu yang betul. Pilih jalan yang betul. Kita bimbang, tuan-tuan sekalian, bila mana anak-anak muda dia memilih jalan yang salah. Maka berlakulah apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Berita terbaru yang mana anak ni penggal kepala mak, Allahu Akbar. Kita kata cerita apa ni? Cerita keling ke cerita benda Allah, tuan-tuan sekalian. Main penggal-penggal kepala ni. Sebab apa? Sebab inilah, tuan-tuan sekalian, pentingnya ada ilmu, pentingnya ada didikan. Terpengaruh dengan terjerumus benda-benda yang maksiat sebagainya ni. Kenapa? Kerana disibukkan dengan benda-benda yang bersifat dunia ini. Sebab tu anak-anak muda ni kita kena penuhkan dia dengan acuan agama, dengan acuan Islam, tuan-tuan sekalian. Bimbang. Bila tengok bagaimana nasib anak muda pada hari ini, sebahagiannya lah, bukan semua. Membimbangkan kita lah, tuan-tuan sekalian. Dengan dadahnya, dengan apa je bimbang. Inilah yang perlu kita atasi pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, wa aina ma rama bi tarfi aw alqa bi sam'ihi absara khairan wa sami'a birran, ke arah mana saja dia melihat, ke mana saja dia mendengar, pasti dia akan dengar dan memanfaatkan apa yang didengar dan dilihat. Ini anak muda ni. Salim ibn Abdullah. Wa bidzalika utiha lahu an ya'khudha 'an ta'ifati min jillati sahabati 'ala ra'si Abu Ayyub Al-Ansari wa Abu Hurairah. Dia belajar daripada sahabat-sahabat yang terkemuka, di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Rafi' radhiyallahu anhu, Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa dzalika bil idafati ila walidihi Abdullah bin Umar. Tambah pula dia belajar dengan ayah dia sendiri, iaitu Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, agak-agak dah kalau budak-budak macam ni, lepas dia belajar dengan ramai-ramai
kumpulan sahabat, kemudian ayah sendiri ni, yang memang alim, tuan-tuan sekalian, agak-agak anak jadi apa? Agak-agak anak jadi apa, tuan-tuan sekalian? Memang jadi ulama' lah, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Ini yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Yang mana bila dididik tadi dengan ramai sahabat tadi tu, yang mana Salim ini akhirnya dikenali menjadi ilmuwan Islam. Dia mengikut tarbiyah tu, pendidikan tadi akhirnya menjadi seorang ilmuwan Islam. Wa sayyidan jalilan min sadati tabi'in, menjadi orang golongan tabi'in yang ulung, yang hebat. Dan juga salah seorang ulama Madinah, tuan-tuan sekalian. Ia menjadi rujukan kepada orang Islam pada agama mereka. Bila dia besar, tuan-tuan sekalian, dia jadi ulama Madinah. Kemudian banyak orang ni belajar dengan dia. Wa ya'khudhuna anhum syari'ata rabbihim. Memahami syariat ini, syariat Allah Ta'ala. Wa yarji'una ilaihim fi mu'dilatid din wad dunya. Rujuk kepada dia, kepada ulama-ulama ini, pada sumber-sumber agama dan juga dunia. Rujuk ulama. Wa kana al-wulatu ya'muruna qudatahum idza 'uridat 'alaihimul qadaya ay yadfa'u biha ilaihi. Yang mana pemerintah ini, tuan-tuan sekalian, ketika itu mereka menyuruh hakim-hakim apabila dibentangkan kepada mereka qadaya, sesuatu isu, mestilah merujuk kepada para ulama terlebih dahulu. Apabila datangnya masalah, fa idza ja'atuhumul mas'alah, datangnya satu masalah, ijtama'u jami'an, mereka akan berkumpul dan melihat masalah tadi. Summa la yaqdil qudatu illa bi ra'yihim, dan yang mana hakim-hakim tadi tidak akan memutuskan sesuatu hukuman melainkan dengan pandangan melihat kepada ulama-ulama tadi, tuan-tuan sekalian. Ini yang mana merujuk kepada ulama. Hakim merujuk ulama, tuan-tuan sekalian. Pemerintah kena merujuk pada ulama. Sebab yang Nabi sebut pada kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. Ulama yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takutkan Allah Taala ni alim ulama, tuan-tuan sekalian. Yang mana mereka-mereka ini yang menjadi pewaris nabi, pada hari ini mereka lah yang kita kena ikut cara mereka dan jalan yang mereka tunjukkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, diceritakan wa kana as'ada wulati hazzan wa atyabahum uhduthatan wa aqrabahum ila qulubin nas wa awthaqahum inda al-khulafa man ya'khudhu bi mashurati Salim bin Abdullah wa yaltazimu bi tawjihihi. Pemerintah yang paling bahagia, yang paling kita panggil apa? Yang dekat dengan hati manusia, yang dipercayai indal khulafa, pada pemerintah ini, orang suka yang mana? May ya'khudhu, yang diambil bimusyarah, dengan dia berbincang dengan Salim ibn Abdullah dan memegang dengan taujihat dia. Ulama ni bila tengok bila Salim ni jadi ulama, tuan-tuan sekalian, siapa-siapa pemerintah yang pegang dengan dia, ambil pandangan dengan dia, maka ramailah manusia yang suka kepada pemerintah tadi itu. Ni pentingnya bila mana dekat dengan ulama. Ammal ladzina yukhalifuna amrah, adapun orang-orang yang bercanggah dengan dia, faqad kanatil madinatu tanbu bihim, maka Madinah bukan tempat dia. Wala tatahammalu walayatahum, dan kehadirannya tak diterima. Bila mana dia tak meletakkan ulama tadi, Salim contohnya di antaranya, kalangannya, tak pakar, tak terima sebagainya, tuan-tuan sekalian. Yang ni orang Madinah ni, mana dia kata apa, bukan tempatlah bagi mereka. Di antaranya, tuan-tuan sekalian, pernah berlaku, iaitulah satu cerita, iaitulah seorang gubernur yang dilantik di Madinah pada zaman khilafah Yazid ibn Abdul Malik. Dia melantik seorang gubernur yang namanya Abdul Rahman bin Dahhak. Wa kanat Fatimah bintul Husain radhiyallahu anhu wa naddara fil jannati ruhahu. Yang mana ketika itu Fatimah bintu Husain,
cucu Nabi. Fatimah binti Husain. Husain itu cucu. Fatimah cicit Nabi, tuan-tuan sekalian. Sila, cicit Nabi. Radhiyallahu anhu wa naddara fil jannah. Moga Allah telah menyinari dengan syurga ruhnya, yang mana suami dia meninggal. Suami dia meninggal, tuan-tuan sekalian. Qad tarammalat, maka dia jadi janda, wan qata'at ila auladiha, dan dia tinggal bersama dengan anak-anak dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Ibn Dhahhak ni, dia pun bila tahu Fatimah binti Husain ni dah tak ada suami, maka dia pun nak pergi pinang lah. Nak meminang lah Fatimah binti Husain. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Fatimah, Wallahi ma abghi zawaj wa laqad qa'adtu ala baniya wa waqaftu nafsi alaihim. Fatimah mengatakan, demi Allah, aku tak nak kahwin. Aku tak ada lagi keinginan untuk berkahwin. Yang mana aku ni duduk dengan anak-anak, kata dia. Duduk dengan anak-anak lah, yang mana nak beri tumpuan kepada anak-anak ni. Tak nak nikah lagi. Faja'ala yulihu 'alaiha wa hiya tahtalu fil i'tizari ilaihi. Kawan duk pujuk juga Ibn Dhahhak ni. Duk pujuk, nikahlah, ngamba. Contoh. Macam-macam alasan dia bagi. Fatimah ni macam-macam alasan dia bagi dengan cara yang lembut. Dia tolak dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Kenapa tuan-tuan sekalian? Min ghairi mukhashanatin khaufan min syarrihi. Bimbang, takut kawan ni bertindak kasar. Dia gaya benar Madinah. Ibn Dhahhak ni. Kan kalau salah cara kan, bimbang dia bertindak kasar pada dia. Tuan-tuan sekalian, falamma wajadaha ta'bah qala laha. Bila dia tengok Fatimah ni memang tambuhlah. Tuan-tuan sekalian, apa kata dia? Wallahi la illam tardainani laki zaujan. Demi Allah, dia kata, kalau kamu tak mau nikah dengan aku jadi suamimu, la akhuzanna akbara banika. Aku igat anakmu hak besar sekali. Ni tuan-tuan. Ni gaya benar Madinah ketika itu. Mu tak mau nikah dengan aku igat anakmu. Aku tangkap dia. Wala ajlidannahu bituhmati syurbil khamri. Aku akan sebab dia dengan tuhmahan minum arak. Tuan-tuan sekalian, tak ada kena-mengena tiba-tiba nak tangkap anak orang. Ni bahaya ni, gaya benar ni. Jahat tuan-tuan sekalian. Dahlah cicik Nabi ni, tuan-tuan sekalian. Fastasyarat Salim ibn Abdullah fi amriha, maka Fatimah ni pun berbincanglah dengan Salim. Jumpalah dengan Salim ibn Abdullah. Tanya macam mana nak buat ni. Yang mana Dhahhak dok kaca dia, tuan-tuan sekalian. Paksa dia untuk nikah dengan dia. Fa asyara 'alaiha bi an taktuba lil khalifah kitaban tashku fihi al-wali. Maka kata Salim ibn Abdullah, tulis surat. Tulis surat pada khalifah, mengadu kepada dia tentang kebenaran ni. Wa tadhkuru qarabataha min Rasulillah sallallahu wasallam, dan ingatkan dia bagaimana hubungan dia dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dia dengan Rasulullah, hubungan dengan kerabat-kerabat Nabi, wa rahimaha fi ahli bait, hubungan dengan ahli bait Nabi, ingatkan dia. Maka Fatimah pun tulis surat, tuan-tuan sekalian. Fakatabatil kitab, tulis surat. Wa anfadhathu ma'a rasulin laha ila Dimashq. Maka surat tadi diserahkan kepada utusan. Postman lah kita kata. Utusan atau postman ni nak pergi ke Dimashq. Kerana ketika itu Putrajaya ni, kerajaan ini berada di Dimashq. Senang nak faham lah. Kerajaan Putrajaya lah kita kata. Jabat dia. Madinah ni bukan. Asalnya Madinah. Kemudian berpindah ke Syria. Tuan-tuan sekalian. Jadi, maka dar Rasulu yamdi bil kitab hatta jaa amrul khalifah. Surat tak sampai lagi, tiba-tiba datang perintah khalifah. Datang perintah khalifah. Yang mana khalifah panggil Ibn Hurmuz. Seorang petugas yang menjaga Baitul Mal di Madinah. Khalifah panggil Ibn Hurmuz. Dia ni tukang, kita panggil apa, bahagian kewangan lah, senang cerita.
bahagian kewangan di Madinah ni untuk datang mengadap dia. Suruh dia cerita tentang penyata kewangan di Madinah lagu mana. Tuan-tuan. Zaman tu bendahari kena report dah tuan-tuan sekalian, bukan zaman kita je. Batu bendahari ni kena tulis belaka ni. Berapa sen, duit keluar tulis. Tuan-tuan sekalian. Ni khalifah panggil ni. Untuk apa? Bentangkan penyata kewangan. Faqama Ibn Hurmuz. Jadi Ibn Hurmuz ni kena pergilah. Yuwaddi'u ashaba huquqi alaihi. Sebelum dia pergi, dia jumpa dulu orang-orang yang ada kaitan dengan dia. Fasta'dhana ala Fatimah binti Husain. Maka dia pun jumpalah Fatimah binti Husain. Nak bagi tahu dia ni akan pergi ke Dimashq. Pergi ke Syria. Jumpa khalifah. Wa qala inni madin ila Dimashq fa hal laki min hajah. Dia kata, Fatimah, aku nak pergi ke Dimashq ni. Ada hajat tak? Ada keperluan apa-apa? Kata Fatimah, tuan-tuan sekalian, na'am, ada. Tolong bagi tahu Amirul Mukminin apa yang telah dibuat daripada Ibn Dhahhak ini, benar dia. Wa ma yata'arradu bihi ilayya, apa yang dibuat pada aku, diugut aku. Wa annahu la yar'a hurmatan li ulama'il Madinah, dan dia tidak menghormati ulama di Madinah ni. Lebih-lebih lagi kepada Salim ibn Abdullah. Kawan ni dok tanya-tanya tuan-tuan sekalian, Ibn Hurmuz ni kata, nyesal aku tanya. Dia kata, nyesal aku tanya. Falama ibn Hurmuz nafsahu ala ziyaratiha. Rasa kesal pula aku pergi ziarah dia ni, kita tanya. Yang mana idma kana yuridu an yahmila syakwaha min ibn Dhahhak ila al-khalifah. Dia kata tak mungkin aku nak cerita benda hak dia mengadu ni tentang Ibn Dhahhak kepada khalifah. Dia tak berani tuan-tuan sekalian. Nak cerita hal gaya benar Madinah ni kepada khalifah. Maka tuan-tuan sekalian, wasala Ibn Hurmuz ila Dimashq. Akhirnya Ibn Hurmuz sapalah ke Dimashq. Pada hari yang sama juga, sapa juga surat daripada yang utusan, yang surat yang telah dibawa oleh utusan Fatimah binti Husain. Sama siapa? Falamma dakhala 'ala al-khalifah. Bila mana Ibn Hurmuz ni masuk jumpa khalifah, istakhbarahu an ahwalil Madinah. Terus ditanya bagaimana keadaan bumi Madinah. Khalifah tanya. Dan ditanya bagaimana keadaan Salim ibn Abdullah wa sahbi ibn al-fuqaha, dan sahabat-sahabat dia daripada ulama Madinah. Terus tanya, khalifah tanya. Tanya keadaan Madinah, tanya macam mana ulama di Madinah. Dan dikatakan kepada dia, hal hunaka amrun dhu sya'nin jadirun bi ay yu'lam aw khabarun dhu khatarin hariyun bi ay yuzkar. Ada tak berita-berita penting ke, peristiwa-peristiwa penting yang kena sebut, yang perlu diberitahu? Dia pun tak ceritalah benda hak Fatimah tadi tuan-tuan sekalian. Dia cerita benda lain tapi tak cerita hak Fatimah tadi tu. Kisah Fatimah binti Husain. Walam yushir bi syai'in ila mawqifil wali bin Salim bin Abdullah. Dia tak cerita bagaimana sikap gaya benar tadi kepada Salim ibn Abdullah. Wa fi ma huwa jalisun indahu yarfa'u lahu hisabah. Tengah-tengah betang penyata kewangan ni masuk pengawal menghadap tuan-tuan sekalian. Pengawal datang menghadap, wa qala aslahallahu al-amir. Maka Allah Taala memberikan kebaikan kepada amir. Inna bil babi Rasulah Fatimah binti Husain. Wahai amir, luar sana dekat pintu ada utusan Fatimah binti Husain. Saat ni baru tanya, siapa dah utusan dia? Berubah muka tuan-tuan sekalian Ibn Hurmuz ni. Duk dah Allah. Mari pula dah. Kawan ni tak mau cerita. Tengok utusan surat siapa juga. Wa qala atarallahu baqa'al amir. Maka Allah Taala panjangkan umur amir. Inna Fatimah binti Husain hammalatni risalatan ilaika wa akhbarahu al-khabar. Maka posmen mari, utusan mari bagi tahu ini surat daripada Fatimah. Ada cerita dia. Fama an sami'a al-khalifah maqalatahu hatta nazal an saririhi. Bila mana khalifah dengar ada surat daripada Fatimah, turun selalu daripada singgah sana dia. Dia kata celaka Ibn Hurmuz. Saat ni aku tanya ada cerita tak? Dia kata tak ada. Ni marah tuan-tuan sekalian. Khalifah marah. Alam as'aluka an syu'unil Madinah wa akhbariha. Bukan saat ni aku tanyamu ke tentang keadaan Madinah? Ada berita-berita sembunyi pada aku.
Kemudian tuan-tuan sekalian, Ibn Umar kata, minta maaf, kerana aku lupa dia kata. Dia buat alasan dia lupa, tuan-tuan sekalian. Budak kena penggal je kau ni. Thumma uzina lirrasuli fa'udkhila alaihi. Kemudian diizinkan utusan tadi masuk, dan diambil surat tadi, dan dibaca tadi, tuan-tuan sekalian, ketika itu wasyararu yatatayaru min ainaihi. Marah khalifah bila baca surat ni. Wa akhadha yadribul arda bi khairuzanin kana fi yadihi. Dia pukul, dia hentak dengan tongkat yang tengah dipegang di tangan dia. Ni khalifah. Marah tuan-tuan sekalian, wa huwa yaqul, dan dia kata laqad ijtara'a ibn Dhahhak ala ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berani sungguh Ibn Dhahhak ni buat kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yusikh li nushi Salim bin Abdullah fihim, dan dia tak nak dengar nasihat Salim bin Abdullah daripada kalangan mereka ini. Maka kata khalifah, hal min rajulin yusmi'uni sautah. Ada tak di kalangan lelaki yang boleh mendengarkan suara dia? Suara Dhahhak ni, yang mana diseksa. Aku dengar suara dia, tapi dia diseksa di Madinah. Wa ana ala firashi, aku duduk di singgah sana aku ni, di Dimash ni, tapi aku boleh dengar suara dia kena seksa di Madinah. Ni khalifah marah tuan-tuan sekalian. Maka dikatakan kepada khalifah, na'am ya Amirul Mukminin, ada. Laisa lil Madinah, tidak ada di Madinah ni melainkan seorang yang namanya Abdul Wahid bin Bishr An-Nadri. Abdul Wahid bin Bishr An-Nadri, yang fawallihu iyah, wa huwa muqimun al-an fi Taif. Dia sekarang duduk di Taif, tuan-tuan sekalian. Faqala na'am wallahi na'am innahu laha. Jadi tuan-tuan sekalian, khalifah kata setuju. Okey, kalau hak ni beres, lantik dia jadi governor. Serta-merta tuan-tuan sekalian, lantik Abdul Wahid bin Bishr An-Nadri jadi governor. Summa da'a bi qirtasin wa kataba bi yadihi. Kemudian khalifah sendiri ambil kertas, dia tulis. Tuan-tuan sekalian, biasa dia ada tukang tulis ni, tapi punya nak marahnya dia ni, sebab Ibn Dhahhak ni punya perangai, tuan-tuan sekalian, dia ambil kertas, dia tulis sendiri, min Amiril Mukminin Yazid bin Abdul Malik, kepada Abdul Wahid bin Bishr An-Nadri, assalamu alaika, bagi salam. Amma ba'du fa inni qad wallaituka al-Madinah. Lepas amma ba', sesungguhnya aku telah melantikmu menjadi gubernur di Madinah. Fa idza ja'aka kitabi hadza fatawajjah ilaiha wa'zil anha Ibn Dhahhak. Kalau surat aku ni siapa, sekarang juga pergi ke Madinah dan pecat Ibn Dhahhak. Wafrid alaihi gharamatan, dan denda dia dengan kadar 40,000 dinar. Allahu akbar. Terus bagi arahan, tuan-tuan sekalian, tak cakap banyak. Lantik sekarang, terus bagi arahan. Pergi Madinah, pecat kawan ni, denda dia 40,000 dinar. Dan seksa dia sampai aku boleh dengar suara dia daripada Madinah. Akhadha sahibul baridil kitab, kemudian utusan pun ambillah surat raja, surat khalifah. Wa madha yahuthul khuta, pun pergilah tuan-tuan sekalian, pergi ke Taif tapi jalan Madinah. Kena lalu Madinah dulu. Daripada Syria, lalu Madinah, baru sampai ke Taif. Sampai di Madinah, tuan-tuan sekalian, tengok-tengok utusan ni tak layan kepada Ibn Dhahhak. Biasa juga bagi salam juga. Tegurlah kata utusan ni. Maka bila kawan ni seterik, pelik ni, tak bagi salam, tak bagi apa ni, dia bimbang. Ibn Dhahhak ni bimbang kepada diri dia. Wa arsala ilaihi wa da'ahu ila baitihi. Kemudian diutuskan seorang utusan pergi panggil postman utusan ini. Ajak panggil datang ke rumah. Wa sa'alahu an sababi qudumihi falam yabuh lahu bi syai'in. Dia nak tanya kedatangan dia panggil ni sebab apa ni? Ada benda tak ni? Kan? Farafa Ibn Dhahhak tarafa firashihi. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila sampailah utusan tadi, postman tadi ke rumah dia, Ibn Dhahhak pun dia angkatlah satu benda dekat ujung singgah sana dia, katil dia. Maka dia kata, tengok ni. Unzur. Fa nazara fa idza kisun qud muli'a dananir. Ni ada uncang duit ni lebih kurang 1,000 dinar. 1,000 dinar banyaklah tuan-tuan sekalian. Yang mana dia kata apa? Walaka alayya ahdullah
aku janji. Kalau mu bagi tahu apa tujuanmu dan urusanmu mari ni, aku akan bagi duit ni padamu dan aku akan sembunyikan benda ni. Tuan-tuan sekalian, fa akhbarahu, kawan ni bagi tahulah. Pasal tengok 1000 dinar ni. Bagi tahu dan dibagi duit tadi. Tarayyas huna, dia kata duduk sini 3 hari, 3 malam. Biar aku pergi ke Dimash. Lepas tu barulah mu pergi ke Taif tadi tu. Tuan-tuan sekalian. Usamma Ibn Dhahak rakaibahu. Terus Ibn Dhahak ni ketol ni. Bimbang ni. Naik kenderaan dia tuan-tuan sekalian. Tunggangan dia terus menuju ke Syria. Daripada Madinah pergi ke Syria. Dan kemudian falamma balaghaha dakhala ala akhil khalifah. Sampai-sampai di Syria tuan-tuan sekalian, dia pergi jumpa dengan adik khalifah. Yang namanya Maslamah ibn Abdul Malik. Wa kana sayyidan aryahiyan sahiba Najdah. Pasal dia tahu Maslamah ni seorang kita panggil apa? Pemimpin yang terkenal dengan hati baik, berbudi. Pandai pula dia cari orang hak baik-baik tuan-tuan sekalian. Falamma sara baina yadayhi qala lah. Bila jumpa dengan Maslamah dia kata apa? Ana fi jiwarika ayyuhal amir. Aku mohon perlindunganmu wahai amir. Faqala abshir bi khairin. Dia kata tenang. Apa ni? Wa ma sya'nuka? Apa masalahmu ni? Faqala inna amiral mu'minin naqimun alayya lihanatin badarat minni. Sesungguhnya Amirul Mukminin dia nak menghukum aku di atas kesalahan yang aku telah buat. Jadi Maslamah bin Yazid ni pergilah jumpa dengan Amirul Mukminin. Bila jumpa Amirul Mukminin, kata Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, indi hajah. Aku ada permintaan. Faqala Yazid, kullu hajatin laka maqdiyatun ma lam takun fi ibn Dhahak. Semua permintaanmu aku boleh tunaikan kecuali masalah Ibn Dhahak. Macam tahu-tahu dia tuan-tuan sekalian. Macam tahu-tahu dia kawan ni mari nak cerita pasal Ibn Dhahak. Dia kata wallahi ma ji'tuka illa min ajli. Sebab tu aku mari ni. Pasal kawan ni tak rajin minta tolong. Tiba-tiba mari dia rasa pelik. Nak minta tolong pada Ibn Dhahak tadi tu. Kata khalifah tuan-tuan sekalian, wallahi la ufihi abadan. Demi Allah, aku takkan memaafkannya selama-lamanya. Ni, khalifah kata. Faqala wa ma dhanbuhu? Apa dosa dia? Kata khalifah, laqad ta'arrada li Fatimah binti Husain. Yang mana dia telah mengusir, kemudian mengugut di Fatimah. Kemudian walam yusir li Yusuf Salim, dia tak mendengar nasihat daripada Salim ibn Abdullah ini. Fahabba syu'ara'ul Madinah jami'an yahjunahu. Yang mana seluruh penyair-penyair di Madinah ni semua mengutuk dia. Wa tafiqa sulaha'uha wa ulama'uha turran bi'ibunahu. Seluruh orang-orang yang soleh, ulama-ulama ni mengecam tentang benapa yang telah dia buat pada Fatimah tadi tu tuan-tuan sekalian. Marah belaka. Faqala Maslamah, kalau macam tu anta wa sya'nuka ma'ahu ya Amirul Mukminin. Kalau tu terserahlah padamu wahai Amirul Mukminin. Faqala Yazid, kata Yazid tuan-tuan sekalian, murhu ay ya'uda ila Madinah. Perintahkan Dhahak ni balik sekarang ke Madinah. Balik ke Madinah liyunafidha waliha jadidu amri fihi. Supaya apa? Gubernur yang baru ni boleh melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Wa yaj'alahu ibratan li ghairihi minal wulah, dan supaya apa? Dapat memberi pengajaran kepada gubernur-gubernur yang lain. Supaya menjadi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Supaya berlaku adil, buat benda yang baik, dengar nasihat ulama. Jangan mengugut orang lain dan sebagainya. Supaya menjadi pengajaran kepada gubernur-gubernur yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, fariha ahlul Madinah. Bila mana bumi penduduk Madinah ni tahu tentang kedatangan gubernur yang baru ini, mereka sangat-sangat gembira. Sangat-sangat gembira. Wa sarrahum hasmuhu fi tanfidhi amri al-khalifah ibn Dhahak. Mereka gembira dengan tindakan gubernur baru ini yang melaksanakan arahan daripada Amirul Mukminin tadi kepada Ibn Dhahak. Wazdadu ta'alluqan bihi hina wajaduhu yadhhabu madhahib al-khair. Dan lebih menggembirakan mereka lagi tuan-tuan sekalian, bila mana gubernur yang baru ini
yang mana cenderung kepada arus kebaikan. Batu pemimpin ni kena orang baik, tuan-tuan sekalian. Orang yang cenderung kepada kebaikan. Maka insya-Allah rakyat ni suka pada dia. Wala yaqta'u amran min umurihim illa idza istashara fihi al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar wa Salim ibn Abdullah ibn Umar, yang mana beliau ini, gubernur ini, dia tidak akan memutuskan keputusan melainkan selepas daripada berbincang dengan Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar dan juga Salim ibn Abdullah ibn Umar. Maknanya apa? Seorang gubernur ni mesti nak buat keputusan pun kena bincang dengan ulama dulu. Ulama Madinah dulu. Nak buat benda-benda kena bincang, tuan-tuan sekalian, dengan ulama. Ambil pandangan para ulama. Ini yang penting. Famarha li khalifatil muslimin Yazid bin Abdul Malik, maka tahniah kepada khalifah orang umat Islam, itulah Yazid bin Abdul Malik, wa tajillatan lil Islam. Inilah keagungan Islam, tuan-tuan sekalian, allazi abda'a hadhihi al-musula wa sana'a ulaika ar-rijal, yang telah mencipta manusia-manusia yang hebat macam ini. Wa ila liqa'in akhar. Jadi sekadar itulah, tuan-tuan sekalian, cerita tentang tabi'in yang jalil, yang hebat ini, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dan insya-Allah kita akan cerita kisah dia yang kedua pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini baru mukadimah baru. Pengenalan, kita akan cerita bagaimana kehidupan dia pada kuliah yang akan datang, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Wallahu taala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang dan yang lemah datang daripada hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafara suratul subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.